Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah SWT. Kasih pada Kak Salwa kerana ingat dan seluruh ayah-ayah, ibu-ibu, kakak muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Bila Kak Salwa tanya tajuk tu, memang ada kebetulannya waktu tu ada orang jemput open house. Dan jemput open house tu hari Ahad ni. Jadi Ahad ni 1 Zulkaidah. Jadi saya tanya, raya lagi ke? Sekali bila saya bagi tahu pada Kak Salwa tajuk tu, Kak Salwa kata, Masjid Al-Falah pun open house-nya hari Ahad ni. Rupanya memang hari Ahad ni juga. Dan sebenarnya banyak. Saya rasa tak kurang daripada 10 ke 15 jemputan hari Ahad ni je. Jadi tak ada masalah lah kan. Tajuk tu untuk kita ingatkan balik. Sebenarnya ada perkara yang lebih besar lagi daripada tu. Kalau kita nak sambut Hari Raya tak ada masalah. Nak sambut lama macam mana pun tak apa. Semalam, 2 malam lepas saya di Penang, saya ceramah tentang seorang sahabat Nabi SAW. Namanya Sayyidina Suhaib Ar-Rumi. Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, kalau kita tengok nama beliau nampak macam beliau ni orang Rom. Ar-Rumi tu orang Rom. Tapi Sayyidina Suhaib bukan orang Rom, dia orang Arab. Dia solid orang Arab, mak bapak dua-dua Arab. Kan? Cuma kenapa dia digelar sebagai orang Rom? Sebab ketika mana beliau berumur 5 tahun, lebih kurang baya Asma' dia lah, 5 tahun. Dia belum 5 tahun lagi. Dia umur macam ni. Sekali beliau, waktu tu mak beliau bawa beliau ke satu kawasan dan untuk pergi melancong lah, pergi berehat, rekreasi. Sebab dia anak orang kaya, bapak dia governor di Iraq. Jadi waktu dia dibawa ke sana, tiba-tiba satu kampung tu kena serang dengan tentera Rom. Kan? Kena serang dengan tentera Rom dan dia dijadikan tawanan. Jadi bila dia dijadikan tawanan, dia jadi hamba lah. Dia jadi hamba daripada kecil dekat di kalangan orang Rom, pembesar Rom. Jadi dia membesar dekat Rom. Dia membesar dengan orang Rom lah. Kebetulan pula dia ni rambut dia perang. Rambut dia memang perang. Dia orang Arab tapi rambut dia rambut perang. Tapi kalau ikut dalam bahasa Arab dia sebutkan ahmar, warna merah. Brunette Maksudnya warna rambut dia warna merah. Begitu. Lepas tu bila dia membesar dekat Rom, jadi dia punya lidah dia jadi pelat. Dia tak reti cakap Arab sangat. Dia punya bahasa tu lebih kepada bahasa Rom berbanding dengan bahasa Arab. Dia lah kalau kecil lagi kan, dah duduk dengan orang Rom. Jadi bahasa Arab dia mula tak boleh cakap sangat lah. Walaupun dia tu asalnya orang Arab. Sampailah dia dapat bebaskan diri dia dapat lari ke Mekah. Dan bila dia dapat lari ke Mekah tu, waktu tu dia dah dewasa dah. Umur lebih kurang dekat 20 tahun macam tu lah. Dia lari ke Mekah sebab apa? Sebab dia dengar ada pendeta bagi tahu pada tuan dia bahawasanya Nabi akhir zaman dah nak muncul di kota Mekah. Jadi bila dia dengar macam tu, dan dia pun tahu dia orang Arab, jadi dia pun lari pergi ke Mekah. Dan di Mekah dia berniaga sampai jadi orang kaya. Sampai jadi orang kaya raya. Dia memang kaya raya. Dia bijak orangnya, Suhaib Rumi ni. Lepas tu bila dia dah jadi dia kaya raya, dia nak berhijrah. Asalnya dia adalah orang yang berhijrah bersama dengan Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Plan asalnya mereka bertiga berhijrah. Tapi Sayyidina Suhaib Rumi ni, dia kena tahan dengan orang kafir Quraisy, tak bagi dia berhijrah. Nabi pun cuba ditahan juga kan. Tapi
tertidur kan. Orang keliling tu kan kena tidur, ditidurkan oleh Allah SWT. Tapi Sayyidina Suhaib ni orang yang kepung dia tu berjaya lah, maknanya tak halang dia daripada keluar. Sampailah satu hari dia dapat keluar, dan dia dapat keluar tu pula dalam keadaan dia buat trik. Dia buat trik macam mana? Bila orang yang jaga dia tu, ada beberapa orang yang jaga dia, dia buat macam mana? Dia plan, dia keluar daripada rumah dia pergi toilet. Pergi toilet, tak apalah, dia orang tengok dia pergi toilet. Lepas tu dia balik. Dia balik masuk rumah, dia keluar balik pergi toilet lagi. Dia patah balik. Masuk rumah, dia patah balik ke toilet lagi. Dia berulang pergi ke toilet. Jadi yang pengawal yang jaga dia gelakkan dia lah. Cerit berit dah ni. Lata dan Uzza telah menyebabkan dia sakit perut. Dia orang cakap. Berhala-berhala tu lah. Jadi bila dia orang tengok dia dah sakit perut, dia cakap confirm lah dia takkan lari malam ni. Takkan dia orang sakit perut dia lari. Jadi dia orang pun tidur. Jadi bila dia orang tidur, dia pun larilah. Dapat calang untuk lari. Sebenarnya dia tak sakit perut pun. Dia buat-buat. Jadi dia lari. Cuma dia lari, dia orang tersedar. Bila dia dah lari jauh sikit, dia orang tersedar, kata mana dia tak balik-balik dia toilet. Jadi dia orang pun kejar. Bila dia orang kejar, dia orang dapat sampai pada dia. Dan bila sampai pada dia, dia dia dengan panah dia duduk atas bukit, dia keluarkan busur panah dia, halakan orang kafir Quraisy tu. Dia cakap, dia kata, korang tahu aku adalah orang yang paling pandai memanah dan paling tepat sekali sasarannya. Dia kata, aku akan bunuh setiap seorang daripada kamu, kan? Korang takkan dapat tangkap aku. Setiap seorang kena bunuh, ataupun kalau habis panah aku akan keluarkan pedang. Siap. Berani dia. Dia duduk atas bukit lagi pun, lagi dia ada advantage lah sebab dia kat atas kan. Tapi dia tak dapat nak gerak lah. Jadi akhirnya dia orang buat deal. Dia kata, okey Suhaib, kau boleh pergi ke Madinah dengan satu syarat, kau tinggalkan semua harta benda kau yang kau dah dapat waktu kau datang ke Mekah. Sebab kau datang Mekah dalam keadaan engkau tak ada apa-apa. Engkau sebatang kara dan fakir miskin. Kau tak ada apa langsung. Jadi kau nak keluar dengan harta benda, mana boleh? Jadi sekarang ni kau tinggalkan semua harta benda kau nak pergi. Jadi Suhaib tinggalkan harta benda dia pada orang orang Mekah, dan dia pun berhijrah. Dia berhijrah tu, dia pecut sampai ke Madinah, dia tak berhenti-henti. Dia tak berhenti langsung. Sampai saja dekat Quba, Nabi kan singgah Quba dulu kan. Jadi bila sampai saja dekat Quba, Nabi SAW yang sambut dia dengan perkataan Rabiha Abi Yahya, telah untunglah Abu Yahya. Dialah gelaran dia, Suhaib. Untunglah Suhaib, untung perniagaan Suhaib, untung perniagaan Suhaib. Jadi Suhaib kata apa? Suhaib kata, wahai Rasulullah, tak ada orang yang boleh ceritakan kepada engkau benda ni melainkan malaikat Jibril. Sebab tak ada orang lebih cepat daripada aku ni. Sebab dia pecut je, dia tak berhenti-henti. Jadi macam mana Nabi tahu yang kata dia dah bagi harta sebanyak-banyaknya pada orang kafir Quraisy tu? Malaikat Jibril bagi tahulah. Itu je lah. Jadi dia seronok lah sebab dia tahu dah. Maknanya malaikat Jibril yang beritahu, maknanya dia punya perniagaan dengan Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala terima, dan malaikat yang menyaksikannya. Dan bila dia sampai kat Madinah, dia dalam keadaan tak ada duit jugalah. Semua harta benda dia tinggal kat Mekah. Apa dia buat? Dia berniaga lagi. Dia berniaga, dia jadi orang kaya semula. Dia jadi orang kaya kat Mekah. Sampai bila dia kaya tu, waktu zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar tegur dia. Sayyidina Umar tegur dia sebab dia terlalu banyak berbelanja. Bukan belanja untuk diri sendiri. Dia suka belanja orang makan. Suka belanja orang makan. Terlalu banyak. Sayyidina Umar kata, aku melihat engkau boros. Boros kata. Sayyidina Umar kata dia boros. Boros dalam belanja orang makan. Jadi apa jawab dia? Dia kata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi makan dan menjawab salam. Man at'ama at'am wa radda salam.
Jadi dia kata sebaik-baik manusia orang yang bagi makan. Ya, aku nak jadi orang macam tu lah. Itu yang dia suka belanja orang makan. Dan itu hobi dia. Dia punya sifat dia yang paling terkenal pada Sayyidina Suhaib, iaitu dia orang yang sangat suka belanja orang makan. Habis apa kaitan dengan kita bulan Syawal ni? Open house. Jauh betul ceritanya. Okay. Jadi open house tu belanja orang makan lah kan. Kita buat open house itu je, tak ada benda lain. Makan aja kan. Makan tu yang paling penting sekali. Walaupun kadang-kadang adalah selang-seli apa-apa, kadang-kadang masjid buat open house ada ceramah, tapi makan tu paling penting, bukan ceramahnya kan. Kalau waktu lain dia tulis ceramah perdana, jamuan disediakan. Jadi tak, waktu open house mana ada macam tu, jamuan perdana kan, ceramah disediakan. Jadi ceramah tu dia jadi sikit je kan, kecil je. Jamuan tu paling besar sekali, paling penting. Program ceramah biasa muka ustaz paling besar, open house masjid kambing yang besar kan. Jadi berapa ekor kan, dia letak kambing golek tu. Dan memang tujuan dia memang nak ajak makan kan. Tujuan tu memang nak ajak makan, bukan benda lain. Kita ajak orang datang rumah kita pun ajak makan. Memang kita buat open house tu memang ajak orang makan. So kita ingat balik hadis yang Sayyidina Suhaib sebut tadi, sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi makan. Jadi ajak orang makan ni memang satu sifat yang disukai oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok para sahabat pun, kita baca macam mana dia orang selalu ajak Nabi datang ke rumah untuk makan, kan? Bagi makanan kat rumah Nabi dan sebagainya. Itu benda biasa. Sebab memang dia orang suka menjamu makan. Para sahabat walau dalam keadaan susah pun, dalam keadaan makanan tak berapa ada pun, ajak orang makan. Ada satu orang orang Syria ni cerita tentang Syekh Hasan Habban Nakkah. Syekh Hasan Habban Nakkah ni ulama besar Syria, meninggal lama dah. Dia ni guru kepada banyak masyayikh Syria. Kalau kita dengar nama-nama syekh-syekh Syria ni, Syekh Hasan ni antara guru mereka lah. Jadi Syekh Hasan Habban Nakkah ni dia ni ulama besar, terkenal di Syria kan. Semua orang nak belajar dengan dia, berebut nak jumpa dia, ambil masa dia dan sebagainya. Satu hari bulan Ramadan, dia diajak untuk berbuka puasa dekat rumah satu orang ni. Orang ni jemput, dia ajak dia sangat-sangat. Dia kebiasaan dia tak suka pergi buka puasa kat rumah orang sangat. Tapi orang ni bersungguh-sungguh ajak. Sangat-sangat minta tu, memang minta merayu-rayu lah. Jadi akhirnya dia pun perkenankan. Dia pergilah kat rumah orang tu. Bila dia pergi ke rumah orang tu, tahu rumah dia macam mana? Rumah orang ni, dia kena naik tangga. Rumah tu macam dia tinggi sikit. Tangga tu macam nak roboh dah. Bila naik ke atas, lantai tu pun goyang. Tak apa lagi, bila naik ke atas tengok dinding pun tak ada kan? Bukan kata bumbung dinding pun tak ada, bumbung nak ada macam mana? Tak ada kan. Open konsep kan? Ini bukan open konsep sukarela. Memang orang miskin sungguh. Dia ada sikit tirai untuk dia tutup bahagian dapur dia dengan bahagian bilik dia, pakai tirai je, pakai kain je. Jadi memang orang miskin sangat-sangat. Syekh Hasan ni bila dia datang rumah tu, dia rasa kesian. Dia kesian lah, dia kata macam mana lah orang miskin macam ni nak jamu aku makan. Dia syekh besar, takkan orang nak jamu simple-simple. Jadi dia macam, dia dah rasa bersalah lah. Dia rasa bersalah sangat. Kata, macam mana ni nak menyusahkan orang. Lepas tu kawan ni pula masuk ke dapur, cakap dengan isteri dia, bagi tahu Syekh Hasan Habban Nakkah datang buka puasa rumah kita. Menjerit isteri dia kan, nak bagi makan apa kan, kita mana ada apa. Yang si suami tanya, apa yang ada? Adalah sikit kurma dengan kacang kan? Adalah kacang sikit. Itu je ada. Itu je ada. Dan si suami pun dia fikir macam mana nak buat ni. Suami dia keluar sekejap, jumpa dengan Syekh Hasan Habban Nakkah. Syekh Hasan tegur dia dulu. Syekh Hasan kata, aku boleh buka puasa kat rumah kau ni, tapi aku punya kebiasaan buka puasa ringan-ringan aja. Kurma dengan kacang cukup lah. Jadi dia tak tenangkan hati tuan rumah kan. Kata itu je, aku memang macam tu je. Jadi kau janji jangan bawa keluar benda lain kata.
Kau bawa keluar tu je, jangan bawa keluar benda lain. Tapi dia cerita apa? Dia kata, ni Syekh Hasan ni sendiri cerita. Dia kata, aku tengok lelaki ni, dia punya kegembiraan pada muka dia sangat luar biasa. Dia seorang yang sangat banyak menyebutkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur pada Allah, syukur banyak-banyak pada Allah. Lepas tu dia cerita apa? Lelaki ni dia tunjukkan rumah dia. Dia tunjukkan rumah dia pada Syekh Hasan ni. Dia kata, Syekh, kau tengok rumah aku. Mana aku tak bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah bagi nikmat pada aku dengan sangat banyak. Aku ni tiap-tiap hari aku boleh tengok matahari terbit, matahari terbenam. Memanglah nampak kan. Dia cakap itu. Dia kata, Allah Ta'ala bagi nikmat pada aku. Aku nampak matahari terbit, aku nampak matahari terbenam. Allah bagi aku macam-macam. Syukur sangat pada Allah Ta'ala. Jadi dia cerita pasal syukur tu memang dalam keadaan bukan buat-buat. Memang dia gembira sungguh. Tak apalah, selesai daripada dah buka puasa, Syekh Hasan pun pergi masjid, semayang dan sebagainya. Dalam beberapa hari lepas tu dia dijemput pula ke rumah orang kaya. Orang kaya ni jemput dia pakai kereta, ada driver. Kereta besar. Sampai dekat rumah tu villa yang sangat besar. Dan penuh kereta-kereta mewah dekat luar rumah tu. Jadi dia datang masuk ke rumah tu. Masuk ke rumah tu semua orang kaya je. Penuh orang kaya dalam rumah tu. Buka puasa sekali dengan Syekh kan. Jadi penuh orang kaya. Syekh Hasan Al-Banna dia cerita apa? Dia kata dah lepas makan balik, dia kata daripada saat aku masuk rumah tu sampailah aku keluar balik, yang aku dengar hanyalah komplain. Komplain aja, macam-macam dia orang mengadu. Mengadu pasal keluarga, mengadu pasal bisnes, mengadu pasal kesihatan. Mengadu je lah dengan Syekh. Memanglah biasa kita kalau berjumpa dengan Syekh, memang itulah tempat aduan kan, kaunter aduan percuma kan. Jadi ngadu je lah. Dia kata aku daripada sampailah aku naik kereta balik, yang aku dengar hanyalah mengadu. Langsung aku tak nampak orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Dia tak ada langsung macam yang tadi tu. Yang tadi tu syukur sangat-sangat. Yang kedua ngadu je, langsung tak ada bersyukur Alhamdulillah. Sepanjang-panjang makan pun itu je lah, ada je masalah. Komplain. Dan itulah yang berlaku. Jadi Syekh Hasan Al-Banna dia kata, apa pengajaran yang aku dapat? Dia kata nampaklah kebahagiaan yang sebenar itu adalah dengan mensyukuri nikmat Allah, bukan dengan rumah yang besar, kan? Bukan dengan kereta yang mewah dan sebagainya. Jadi kita dengan cerita ni nak ceritanya tadi tentang orang yang susah tadi, tapi dengan jiwa yang besar, dia tetap ajak orang makan di rumah dia kan. Walaupun dia ada kacang dengan kurma je, tetap dia berusaha juga untuk jamu orang makan. Dia bersungguh-sungguh nak jamu orang makan. Jadi sebenarnya jamu orang makan ni memang satu sunnah Nabi SAW, dan Nabi sendiri suka, dan memang kita pun usaha untuk lakukan. Jadi open house tak ada masalah. Nak buat open house sepanjang tahun pun boleh kan, tak ada masalah. Pernah saya berbual lah dengan satu orang ni, buat kenduri dekat rumah dia 3 bulan betul-betul kan. Nampak macam pemurah betul kan. Sebab dia nak bertanding ketua bahagian. Okay. Jadi tapi tak apalah kan. Dalam cerita je. Tapi benanglah dia. Tapi nak ceritanya dia jamu makan lah. Jamu makan. Tak apa, tak ada masalah. Jadi kalau nak buat open house, okey je sebenarnya. Kalau nak buat open house sepanjang tahun pun tak apa. Macam masjid nak buat open house pada hari Ahad ni, okey je, tak ada masalah. Walaupun dah 1 Zulkaidah. Sebab adakah raya tu sampai 30 Syawal? Tidak. Raya 1 Syawal aja. Yang sebenar-benarnya kan. Yang sebenar-benar raya 1 Syawal je. Sama je buat 2 Syawal dengan buat 1 Zulkaidah tu sebenarnya. Sebab dua-dua bukan raya. Dua-dua kita buat tu sempena dengan raya 1 Syawal tu. Sebab tak mampu semua nak buat 1 Syawal. Kalau buat pun tak ada orang datang kan. Jadi terpaksa buat pada hari yang lain. Jadi buat pada hari lain suka hatilah nak buat bila pun.
Cuma janganlah sampai kita rasa macam oh ni masih lagi, memang ini semua masih raya lagi sebenarnya. Sebab ada yang buat open house 24 Zulkaidah kan. Bila saya tanya kenapa buat lambat sangat, dia kata ustaz, queue ustaz, jabatan banyak sangat, so kita punya giliran kita dapat 24 Zulkaidah. Saya tanya, yalah tapi 24 Zulkaidah lambat sangat. Dia kata ustaz, kita masih raya lagi. Raya apa lagi, saya tanya, 24 Zulkaidah. Dia kata ustaz, selagi mana belum Aidil Adha, maksudnya Aidilfitri. Bukan raya sebulan juga Raya dia 2 bulan 9 hari. Lepas tu yang ke-10 tu terus Aidil Adha. So bersambung terus dengan Aidil Adha. Jadi kalau dia fikir macam tu, tu salah sikitlah cara fikir tu. Kan, salah cara fikir, tapi tak adalah berdosa apa yang dia buat. Cuma cara fikir tu je lah kena betulkan sikit. Tak, raya sebenarnya 1 Syawal. Yang lepas daripada 1 Syawal tu dah bukan raya dah. Cuma kita buat sempena dengan Aidilfitri, kita buat open house, kita jamu orang makan. Kalau tidak pun bila lagi nak datang. Kita pun kadang-kadang rumah adik-beradik kita sendiri pun, kalau bukan kerana raya macam tu, kita tak datang kadang-kadang. Kadang lama nak jumpa rumah, bukan tak jumpa langsung, tapi nak datang rumah tu pun kadang-kadang lambat dah sikit. Kan? Macam tak ada sebab saya saja nak pergi, kadang-kadang macam tu. Tapi bila raya ni lah barulah kunjung-kunjung kan. Benda tu sunnah, benda tu baik, dan benda tu boleh dapat pahala yang besar. Jadi okey, walaupun orang tanya masih raya ke hari Ahad ni, kita jawablah tak, minggu lepas pun tak raya dah. Tapi open house hari raya boleh buat sepanjang tahun cakap. Tapi janganlah buat nanti pula kan bulan Muharram kan, bulan Safar. Open house Masjid Al-Falah sempena Aidilfitri. Itu memang kena kecam lah. Tapi kalau dia ada benda-benda yang lain yang okey je untuk buat awal, tengah, hujung semua, macam Maulid Nabi SAW contohnya kan. Maulid Nabi kita buat sepanjang tahun, tak ada masalah. Sebab Nabi SAW memang dah lahir 1400 tahun dulu, dan sambut kelahiran Nabi ni sepanjang masa. Dia tak fokus pada bulan Rabiul Awal saja. Kan, untuk Ramadan contohnya, ada masjid dia buat ceramah Ramadan pada bulan Rabiul Awal. Sampai ada orang tanya, ni salah poster ni ke apa, tahun lepas punya ke apa ni? Bulan Rabiul Awal ceramah perdana Ramadan, cerita pasal Ramadan bulan Rabiul Awal. Bagus, sebab Rabiul Awal 6 bulan sebelum Ramadan. Betul-betul ngangam 6 bulan sebelum Ramadan. So dia buat ceramah Ramadan bulan Rabiul Awal. Kata bagus juga masjid ni. Dia maknanya disuruh prepare untuk Ramadan 6 bulan sebelum, seperti mana para sahabat kan kita baca kan. Jadi walaupun orang memang nampak pelik, tapi benda tu tak ada salah. Tak ada salah langsung. Nak buat kan, selagi mana datang kebaikan. Yang lebih penting pada hari Ahad ini sebenarnya bukan open house-nya, dan bukan hari rayanya, bukan silaturahim saja. Ada lagi penting yang datang pada hari Ahad ini, bermula daripada hari Sabtu malam Ahad ini, iaitu masuknya 1 Zulkaidah, iaitu apa dia? Bulan haram. Bulan haram. So 1 Zulkaidah ni pahala dilipat gandakan. Memang macam tu. Maksudnya sebenarnya kita ni nak masuk 1 Zulkaidah ni, kita nak masuk ke satu tempoh pesta ibadah. Kita nak masuk dah ni. Kita tak perasan sebab apa? Sebab kita fokus pada makan. Syawal bulan makan, Zulkaidah pun sambung. Jadi kita nampak pasal makan je. Walaupun kita kata tadi tak salah, dan jamu makan dia benda baik, tapi kita punya fokus tu dah lari kepada satu benda yang lebih penting daripada tu, yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36. Ayat 36 dan 37 surah At-Taubah ada menceritakan tentang bulan-bulan haram. Dan kalau kita perhatikan ayat ni, maka kita akan rasa besarnya datangnya hari Ahad ni. Kita tak rasa hari Ahad ni hari yang biasa-biasa. Kan? Ada Quran? Boleh buka kat handphone. Cuba tengok surah At-Taubah ayat 36 dan 37. At-Taubah ayat 36.
Dah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ayat tu dulu. Okay, ayat 36 ni. Inna iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan bulan. Iddah maksudnya bilangan. Kan? Itu asal perkataan iddah untuk orang yang bercerai. Dan iddah ni bilangan, tempoh daripada perkataan adat. Adat bilangan dalam bahasa Arab. So inna iddatash syuhur, syuhur plural kepada syahr. Syahr ni bulan. Jadi syahr bulan. Jadi kalau nama dia Syahruddin, bulan agama. Contohnya kan. Jadi syuhur, syuhur bulan-bulan. Indallah, di sisi Allah, Ithna ashar 12. Ithna ashar 12. Kan? Asyara 10, Ihda ashar 11, Ithna ashar 12. Ahada ashar 11, Ithna ashar 12. Syahran, bulan. Fi kitabillah, pada kitab Allah, di dalam kitab Allah, ataupun pada ketetapan Allah. Yauma, pada hari khalaqas samawati wal ard, dia ciptakan langit dan bumi. Minha, daripada 12 itu, arba'atun, 4, hurum, bulan-bulan haram. Hurum plural kepada haram. So daripada 12 ada 4 yang dipanggil sebagai bulan-bulan haram. Zalika dinul qayyim, demikianlah agama yang lurus, yang betul, yang tetap. Qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi fihinna, pada bulan-bulan tersebut, anfusakum, diri kalian sendiri. Jangan zalimi diri sendiri. Wa qatilul musyrikina kaffah, perangilah orang musyrik secara keseluruhannya. Kama yuqatilunakum kaffah, seperti mana mereka perangi kalian keseluruhannya. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin, bahawasanya Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Okey, kita tengok ayat ni. Bila cerita tentang bilangan bulan ada 12, supaya kita faham juga bahawasanya memang bilangan bulan ada 12 ni bukan manusia punya pandai-pandai. Bukan dia punya kebijaksanaan semata-mata menjadikan bulan tu ada 12. Satu tahun ada 12 bulan. Satu tahun ada 12 bulan ni memanglah dalam kalender hijrah, dalam kalender Masihi kita, dua-dua 12 bulan kan, setahun. Tapi ada je kalender bangsa lain yang setahun lebih daripada 12 bulan kan. Ada je bangsa lain yang kalender dia 13 bulan, 14 bulan, setahun. Boleh je jadi macam tu. Tapi memang Allah Ta'ala dah tetapkan yang paling tepat sekali, yang paling perfect sekali, memang satu tahun ada 12 bulan. Allah dah jadikan begitu. Kemudiannya, daripada 12 itu, Allah Ta'ala dah spesifikkan ada 4 yang dipanggil sebagai bulan haram. Dan bulan haram ini bukan orang kafir Quraisy pandai-pandai. Sebab apa? Sebab disebutkan pula zalika dinul qayyim, demikianlah agama yang telah tertegak lurus. Bukannya pandai-pandai orang kafir Quraisy dia nak buat okey 4 bulan ni jadi bulan haram. Ada iklan. Oh. Pro 2 Ativa putih BQT 2969 alih sebab nak pasang kemah. Kalau tak nak alih tunggu lusa baru boleh alih. Yalah, sampai kemah cabut dulu. Jadi kereta tu jadi tempat letak makanan sekali. Nak pasang kemah tu besok lah ni, untuk hari Ahad. Oh, lama lagi lah. Kalau tak alih, hari Senin baru boleh angkat. Okey. Awal juga nak pasang kemah Banyak. Ini Khamis kan? Satu Ahad. Program Ahad. Okey. So
tadi 4 bulan. So 4 bulan tu adalah bulan yang dipanggil sebagai bulan haram. Orang kafir Quraisy memang dia tahu benda ni. Sebab apa dia tahu? Sebab ada lagi saki baki ajaran Nabi Ibrahim yang masih lagi diorang ikut. Antaranya dia orang tawaf dekat Kaabah. Kan? Dia orang tawaf kat Kaabah tu siapa yang ajar? Memanglah ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail kan yang bina semula Kaabah dan sebagainya. Jadi macam mana dia orang boleh keliling Kaabah? Sebab memang dia orang belajar daripada datuk nenek moyang lah. Sampailah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Okay, macam tu jugalah dengan beberapa lagi ajaran yang ada. So antaranya adalah bulan-bulan ni. So ada 4 bulan dalam setahun yang memang bulan yang mulia, yang dipanggil sebagai holy month, sacred months. Okay, bulan tu ada kehormatan dia. Bulan yang ada kehormatan tu sebab nama dia haram. Haram dekat sini maksudnya bulan yang ada kehormatan. Macam Masjidil Haram lah. So ada yang kata haram, macam mana haram jadi mulia Ustaz? Tahu Masjidil Haram tak mulia? Dulu dekat sini ada satu masjid, dululah orang panggil Masjid Haram juga. Sembahyang Jumaat kat mana? Masjid Haram. Hebat. Sebab apa orang panggil Masjid Haram? Sebab kat setinggan. Sebelum rumah-rumah ni semua siap ni. Itu lain macam kan. Orang Subang Jaya ni lain macam dia panggil. Ni memang kisah betul lah. Saya belajar dekat area Subang Jaya ni daripada tahun berapa dah, 30-40 tahun lepas. So kadang tahu jugalah, dengar jugalah orang bercakap tu kan. Sebenarnya kat mana Masjid Haram tu? Masjid Haram, ya betul. Takkan pergi Mekah kot. Masjid tu tak haram, kawasan tu dia panggil kawasan tu kawasan setinggan. Jadi dia orang saja je seperti itu. Okey, haram ni walaupun nampak macam konotasi dia negatif, tapi dia asal dia daripada perkataan larangan kan, larangan harama, semuanya maksudnya larangan, tapi larangan dekat sini tak mesti dia jadi benda tu buruk. Perbuatan melanggar larangan buruklah. Tapi benda tu sendiri tak mesti buruk. Kan? Maknanya perbuatan tu yang menyebabkan salah, yang dicegah dalam syariat dan sebagainya. Jadi macam Masjidil Haram contohnya kan. Masjidil Haram memang ada larangan-larangan dia kerana kehormatan tu. Sebab bila ada kehormatan, maka adalah pula larangan. Bukannya benda tu jadi hina, tak. Kan? Tapi sebab kemuliaan dia tu ada larangan. Macam dengan ibu bapa, haram untuk kita angkat suara contohnya. Angkat suara haram sebab kemuliaan dia, kemuliaan mak bapak tu kan. Jadi sekarang ni kemuliaan Masjidil Haram adalah dia punya do's and don'ts ni kan. So dia punya larangan tu banyak. Tanah haram macam tu juga, tanah haram ada dia punya larangan-larangan. So bulan haram ada larangan-larangan dia. Tapi larangan yang orang kafir Quraisy pegang adalah larangan berperang. Itu je lah yang dia pegang. Jadi diorang akan ada gencatan senjata bila masuk bulan haram. Macam tu. Cuma dalam Quran Allah Ta'ala sebut bulan haram bukan hanya gencatan senjata. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Apa maksud jangan zalimi diri kalian? Kalau kita baca tafsir, ulama sebut maksud jangan zalimi adalah jangan buat dosa. Jangan melakukan dosa pada bulan-bulan tersebut. Habis bulan lain boleh buat dosa ke? Dosa pun, nama pun dosa. Memang tak boleh buat lah kan. Habis kenapa bulan ini yang Allah spesifikkan jangan buat dosa? Maksudnya lebih-lebih lagi jangan buat dosa pada bulan-bulan ini. Macam kalau bulan Ramadan selalu orang sebut benda ni kan. Kita tengah puasa jangan mengumpat. Okey, kita tunggu buka puasa kejap lagi. Contohnya. Ada ke orang macam tu? Ataupun raya nanti kita sambung. Raya mengumpat dosa tak kira bila pun kan. Tapi ayat tu kita tengah puasa jangan mengumpat. Maksudnya apa? Lebih lagi jangan mengumpat ketika puasa. Kan? Dalam masjid jangan mengumpat. Kan? Kita dalam masjid jangan mengumpat. Okey, jom kita pergi kedai mamak jap. Nak mengumpat juga kan? Dalam masjid lebih-lebih jangan buat. Macam itulah. Okey.
Jadinya sebab apa lebih-lebih jangan buat dosa pada bulan haram bermula daripada hari Ahad malam Isnin ni, menunjukkan kemuliaan dia, menunjukkan penghormatan dia, kehormatan dia yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Jadi Allah Ta'ala letakkan jangan buat dosa pada bulan ni, maksudnya muliakanlah bulan ini. Jadi para ulama tafsir bila sebut azimu ma'azamahullah, agungkan apa yang Allah agungkan. So bila masuk saja bulan Zulkaidah, memang kita kena muliakan bulan Zulkaidah tu. Konsep dia kena muliakan. Tapi kita buat tak muliakan bulan Zulkaidah selama ni? Kurang. Karena tak perasan pun masuk satu Zulkaidah. Kan? Orang perasan satu Zulkaidah pun bila tengok kalender nak buat open house. Allah, dah habis Syawal. Dia jadi dah habis Syawal. Bukan, oh dah masuk satu Zulkaidah lah. Kita tak rasa macam tu. Sedangkan Allah Ta'ala suruh kita muliakan bulan Zulkaidah. So 4 bulan tu bulan apa? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, bukan Safar, Rejab. Rejab berasingan kan, 3 bulan berturut-turut, 1 bulan berasingan. So 3 bulan berturut-turut tu yang Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan ni bulan special. Jadi kita kena muliakan. Macam mana kita muliakan dia? Salah satu caranya adalah buat saja amal soleh, selain daripada tinggalkan dosa tadi kan. Buat saja amal soleh, kita niatkan kita sedang muliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Means hari Isnin depan, kalau nak puasa sunat hari Isnin contohnya, niatkanlah puasa sunat Isnin dan puasa sunat bulan haram sekali kan. Even kalau contoh kita baca Quran, niatkan sempena bulan haram. Kita sedekah pun sempena bulan haram. Maksudnya apa saja amal soleh, dia tak ada spesifik, tapi amal soleh yang spesifik sikit pun puasa lah tadi, puasa bulan haram memang ada spesifik dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i antara waktu yang paling afdal puasa sunat adalah puasa bulan haram. So itu spesifik lah. Tapi selain daripada puasa, dia tak ada secara spesifik bulan-bulan haram ni. Bulan Zulhijjah nanti ada spesifik dia, bulan Muharram ada yang spesifik. Tapi Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram 3 bulan tu dia tak ada secara spesifik, dia ada secara umum. Jadi apa saja yang kita buat kebaikan, kita niatkan sempena dengan bulan haram, maka dapat pahala yang berlipat kali ganda. Dan jangan kita jadi macam orang kafir Quraisy. Tengok ayat 37. Ayat 37 ni sambungan dia cerita tentang macam mana perangai orang kafir Quraisy. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwati'u iddata ma harramallah fayuhillu ma harramallah zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hanya saja an-nasi, nasi dekat sini maksudnya mengundurkan, mengubahkan daripada satu bulan kepada bulan yang lain. Mengundurkan an-nasi. Bahasa Melayu nasi lain lah. Bahasa Arab nasi maksudnya dia undurkan something. Sebab datangnya perkataan juga riba an-nasi'ah. Kalau kita belajar muamalat, kita belajar bab riba. Riba ni ada 2 jenis yang paling besar, riba nasi'ah dan riba fadl. So riba nasi'ah ni dia ada dari sudut tempoh. Sebab tempoh. Al-fadl sebab berbeza bilangan. Okey, tak apa. Itu bincang bab muamalat. So an-nasi ziyadatun fil kufr, pertambahan pada kekufuran. Sebab terjemah tak boleh campur-campur. Hanya senya nasi adalah bertambah pada kekufuran. Sudah. Yudallu bihi alladhina kafaru, disesatkan dengannya oleh orang yang kafir, akan orang yang kafir. Yuhillunahu aman, mereka menghalalkannya pada 1 tahun. Wa yuharrimunahu aman, mereka mengharamkannya pada 1 tahun. Ada tahun halal, ada tahun haram. Liwati'u iddata ma harramallah, supaya dapat sesuaikan, dapat samakan dengan bilangan yang Allah Ta'ala haramkan. Pasal Allah haramkan 4 bulan, dia nak bagi sama jadi buat 4 juga.
fayuhillu ma harramallah, maka mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Zuyyina lahum su'u a'malihim, dihiaskan untuk mereka buruknya amalan mereka. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tak bagi petunjuk kepada orang yang kafir. Apa maksudnya kat sini? Orang kafir waktu tu, dia orang tahu ada bulan haram, dan dia orang tahu bulan haram ni tak boleh berperang. Tapi macam mana dia buat? Dia orang nak perang juga. Jadi bila dia orang nak perang, dia orang adjust bulan haram tu. Jadi contohlah, dia orang nak perang pada bulan Zulkaidah. Bulan Syawal tengah perang, bulan Zulkaidah nak perang juga, tak nak berhenti. Jadi dia kata, okey, tahun ni bulan Zulkaidah jadi bulan halal. Jadi yang haram bila? Zulhijjah, Muharram, Safar. Contohnya. Jadi dia tukar, dia adjust ikut suka dia. Ataupun tahun ni dia tak nak perang pada bulan Syawal. Maka dia kata bulan Syawal tahun ni diisytiharkan bulan haram. Sebab tak nak perang. Sebab dah penat perang sebelum ni, contohnya. Belum dapat recover lagi. Jadi dia tukar bulan haram kepada yang halal tukar jadi haram. Ikut suka dia menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal. Dia buat sama juga, jadi 4 bulan juga. Tapi dia tukar ikut suka dia. Jadi dia nak muliakan ikut suka dia. Yang penting ada 4 bulan. Itu sebab kita kata Islam ni, agama Islam, Allah Ta'ala ajak daripada ayat ni dan juga daripada ayat lain, bahawasanya agama ni dia tak boleh ikut akal fikiran semata-mata. Dia tak boleh ikut mana yang kita rasa okey. Kita rasa okey, jadi okey. Tak. Dia bukan macam tu. Dia tak boleh semata-mata ikut kita punya kepandaian dan kebijaksanaan. Ini kata Sayyidina Ali, "Lau kana ad-dinu yu'khadhu bir-ra'yi", kalaulah agama boleh diambil dengan akal fikiran semata-mata, nescaya bawah khuf lebih patut disapu daripada atasnya. Dan kalau kita sapu khuf, syarat sapu khuf sebelah atas, sebelah bawah tu sunat. Belah atas khuf wajib sapu dengan air. Khuf ni kasut yang gantikan basuh kaki tu. Apa dia? Dia tak mesti kulit. Tak mesti kulit. Biasanya kulit. Biasa orang pakai kulit. Semalam saya ditanya soalan, boleh tak pakai khuf yang ini? Dia bukan kulit. Dia apa dah? Nak tengok balik soalan tu. Ni. Boleh tak pakai khuf macam ni? Waterproof breathable socks for men and women. Women suitable for outdoor activities such as golf, running, cycling, mountain hiking and hiking. So dia waterproof. Waterproof, air tak masuk. Jadi boleh lah maknanya. Sebab dia kata suitable pula untuk bawa keluar. Jadi boleh jadi khuf lah. Okey. So dia bukan daripada kulit tapi. Okey, tak apa. So Sayyidina Ali kata apa tadi? Kalaulah agama ni ikut akal fikiran, mestilah sapu dekat bawah lagi patut, sebab bawah tu yang kita berjalan. Yang kotornya bawah. Itu sebab ada guru saya, dia bagi perumpamaan yang lebih kasar lagi daripada tu. Dia kata kamu buang angin, kamu basuh muka. Ambil semayang kan? Apa kaitannya? Dia kata, patut buang angin, sapu dekat basuh kat situ lah, kata. Tapi agama tak ikut akal. Agama bukan ikut akal semata-mata. Itu kena ingatkan diri kita. Jangan pandai-pandai je, ini lagi bagus daripada yang macam ni. Jangan kita pandai-pandai cakap benda ni lebih bagus. Bahkan agama biasanya jarang kita tengok para ulama' bila cerita kepada kita, dalilnya hanya semata-mata kerana ia lebih baik. Macam tu je. Ataupun orang nampak baik. Di sana ada satu kaedah daripada hadis, apa yang orang Islam nampak baik, maka ia adalah baik. Okay? Tetapi maksud dekat sini adalah para ulama'. Para ulama' kata baik, maka baik. Bukan orang tu, bukan orang ramai. Sebab orang ramai boleh saja melihat satu yang buruk itu sebagai baik, dan yang baik sebagai buruk.
Dia boleh je nampak benda baik, tapi dia kata itu buat macam ni, padahal benda tu baik. Kan? Begitu juga sebaliknya, benda tu buruk, dia kata kan bagus buat macam ni, padahal benda tu tak baik. Jadi oleh kerana itu kita kena tengok para ulama, sebab para ulama ni dia tengok baik dan buruk tu berdasarkan pada neraca syariat. So neraca syariat yang menentukan baik ataupun buruknya sesuatu, bukannya pandangan orang ramai. Jadi kalau orang ramai, contoh okey, kalau bersoal jawab dengan Wahabi, biasa akan ada timbul soalan ni. Bila kita cakap baca Yasin malam Jumaat, contoh dia kata bid'ah, haram. Kita pun cakap kan baik buat tu. Baca Yasin ni kan baik. Nanti dia akan cakap macam tu. Nabi dengan sahabat tak buat, pandai-pandai kau cakap baik. Sebab dalil baik tu tak cukup sebenarnya. Sebab kalau baik, nanti dia akan cakap macam ni, kalau macam tu kau sembahyang subuh 5 rakaat lah. Dia suka jawab macam tu. Dia kata dah, antara 2 dengan 5, mestilah 5 lagi baik. Sudah, kita pun dengar. Sudahlah, kau nak buat, tak nak buat sudah. Itu je lah. Dan memang itu yang sepatutnya kita jawab daripada awal. Tak payah nak berhujah dengan dia orang ni, buat penat je. Sebab dia orang bukan perlukan hujah, dia orang perlukan hidayah. Itu je. Jadi kalau hujah dia bukan semata-mata kerana kan lagi bagus buat macam ni. Lagi bagus tu tak cukup. Sebab lagi bagus tu seolah macam akal kita yang kata lagi bagus. Tapi kalau kita sebut macam ni, kita sebut contohnya, tak, aku ikut mazhab Syafi'i. Ulama-ulama mazhab Syafi'i kata bagus buat macam ni. Itu lebih betul. Sebab kita sandarkan ilmu tu kepada tuannya, maksudnya kepada ulama-ulamanya, kepada pakar-pakarnya. Bukan kita yang pandai-pandai cakap baik. Sebab kalau kita pandai-pandai cakap baik, mungkin benda tak baik pun kita cakap baik. Tapi sebab para ulama yang kata baik, kenapa para ulama tu ramai-ramai kata baik? Sebab mereka ada dalil, mereka ada sandaran, mereka ada sebab kenapa mereka kata baik. Yang dipanggil sebagai dalil antaranya maslahah. Contohnya kemaslahatan, kita terjemah bahasa Melayu. Perkataan maslahah, kebaikan kepada orang ramai. Kebaikan tu bukan senang-senang je tau kita terus kata ini maslahah, ini ada kemaslahatan. Tak cukup. Dia mesti tengok kepada sandaran yang lain, maka barulah maslahah tu boleh diambil pakai. Sebab kita takut kita gunakan alasan maslahah, kebaikan, tapi kita buat benda yang haram. Na'udzubillah. Macam orang buat kenduri, buat apa semua, kadang-kadang gunakan alasan tu juga, gunakan alasan maslahah. Kita ada kemaslahatan, jadi kita buat baik. Bahkan apa-apa pun kita nak buat dekat masjid, apa-apa kita nak buat kat masjid ke, dekat rumah ke, nak buat majlis apa pun, sebelum kita buat, tanya dulu. Jangan dah buat baru tanya, ataupun dah buat decision baru tanya. Sepatutnya tanya dulu, okey tak kalau kita buat macam ni? Bagus tak kalau kita buat macam ni? Ke benda macam ni tak bagus? Bincang dulu. Takut-takut nanti kan keluar pula kata apa ni Masjid Al-Falah buat macam ni. Sebab saya sehari dua ni dah dengar ada komplain Masjid Al-Falah. Adalah, tak apa, nanti kita bincang belakang. Orang jemaah sini lah, jemaah lain komplain. Tak apalah, tapi senang ceritanya apa-apa pun, yelah, kita tak sempurna kan, mesti ada silap kan, mesti ada salah, biasalah, repair lah kan. Apa yang salah? Kalau betul salah kan, kalau salah, saya tak cakap benda tu terus saja jadi salah tak. Saya cakap apa pun yang kita buat, apa yang kita kat rumah kita kan, kita dah buat majlis contohnya, kita jangan semata-mata yang ni lah lagi best, yang ni lah lagi bagus. Lagi-lagi zaman sekarang tiru trend TikTok lah, apalah kan. Jadi tiru orang buat, kita pun nak buat juga, padahal kita pun tak tahu benda tu bagus ke sebenarnya untuk buat. Betul ke bagus untuk kita buat, ke semata-mata kita tiru-tiru orang, lepas tu kita buat, kita rasa bagus. Banyak orang sekarang dia buat tanpa berfikir, dia banyak buat kerana orang lain buat. Sebab zaman kita sekarang ni zaman yang sangat mudah terpengaruh, sampai dah ada profession pempengaruh, influencer.
Dulu pun ada orang yang tukang pengaruh orang, tapi dia tak jadikan kerja dia tu. Full time pempengaruh orang. Kan? Dibayar untuk jadi influencer. Kan? So influence orang. Influence yang baik alhamdulillah. Tapi influence yang buruk berapa banyak? Kan? Jadi ini berlaku. Zaman dulu, okey, kita contohlah kata, kenapa orang Melayu dia boleh baca Yasin malam Jumaat? Sebab yang mempengaruhi mereka adalah para ulama. Yang mempengaruhi mereka, dia orang tak tahu pun dalil apa semua. Kita tanya mak kita, nenek kita, apa dalil dia baca Yasin malam Jumaat? Petuah dia nak ada dalil. Tapi mereka dipengaruhi, dibudayakan dengan benda tu oleh para ulama. Bukannya saya saja je sembang sama 4-5 orang kan. Best juga kan kalau kita baca Yasin malam Jumaat ni. Jomlah buat. Dia bukan macam tu. Dia ada influencer. Tapi influencer dia para ulama. Zaman kita influencer macam-macam jenis. Jadi kita risau bila ada yang macam tu. Takut yang membawa kita kepada perkara yang kita buat adalah orang yang mempengaruhi kita tu dengan pengaruh yang sebenarnya tak baik, ataupun pengaruh yang dia tak adalah berdosa, tapi ada yang lebih baik lagi daripada tu. Kita tinggalkan. Kita tinggalkan sebab apa? Kita terpengaruh dengan budaya. Budaya yang ada. Apa-apa pun yang kita buat, sebenarnya dia ada je. Bukanlah Islam ni jadi strict, jadi rigid sangat, kan? Langsung tak boleh bergelak, ketawa, langsung tak boleh berhibur, kena straight aja, menjangan tegak aja. Tak juga. Ada je cara-cara kan kita nak dapat pahala yang banyak dengan kita dapat hiburan. Raya tu sendiri pun sebenarnya kan dapat pahala dengan gembira. Kan gembira tu dapat pahala, bayangkan. Gembira pun pahala, hati. Bukan perbuatan kan. Raya ni dapat pahala dengan hati. Perbuatan ialah sembahyang raya, zakat fitrah, ziarah menziarahi. Tapi kalau pun kita tak dapat buat semua tu, hati kita je gembira pun dah dapat pahala dah. Kan? Raya tu sendiri dia ibadah hati juga. Dia bukan hanya ibadah fizikal. So hati kita rasa seronok datangnya raya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah terima amalan aku sepanjang Ramadan baru ni, kan? Syukur Allah bagi taufik padaku dapat sempurnakan Ramadan, dapat aku semayang, dapat aku puasa, dapat aku baca Quran, dapat aku tahajud. So seronok dah. So, gembira atas nikmat Allah Ta'ala bagi tu kan pahala. Jadi kita sebenarnya dalam Islam, gembira tu pun boleh dapat pahala, bukan tak dapat. Kan? Bukannya mesti susah, penat baru dapat pahala. Lagi-lagi kalau sampai level para ulama yang lebih hebat daripada tu, dia orang kegembiraan dia orang tu pula dengan ibadah kan. Gembira juga kan. Dia orang baca Quran, dia orang semayang, itu memang nikmat yang sangat besar bagi dia orang. Kan ada ulama yang dia baca Quran, dia susah nak baca Quran pagi Ramadan. Sebab apa? Sebab dia tiap-tiap kali baca Quran dia rasa macam ada madu dekat mulut dia. Manis macam ada madu dekat mulut. Jadi bila nak baca Quran bulan Ramadan tu jadi was-was kejap. Kan? Ni sah ke tak puasa aku ni? Kan? Bukan ada madu tapi rasa macam tu. Sampai gitu sekali, maknanya physically pula dia rasa. Dia punya nikmat dia dengan bacaan Al-Quran. Seronok sangat dengan bacaan Quran. So dia orang gembira juga. Dia orang gembira dengan bacaan Quran. Dia orang gembira dengan solat. Dia orang bahagia dengan benda tu. Tapi bukan bermakna semua orang hanya bahagia yang macam tu je dapat pahala. Dan kita bergembira dengan keluarga kita pun dapat pahala juga, kalau kena cara-caranya. Wallahu a'lam. So kita masih raya lagi ke tak ni? Raya yang sebenar adalah raya di syurga. Itu memang betul lah kan. Itu kita tak payah cakap pun semua tahu dah. Tapi ialah walaupun tahu, banyak juga yang kita terlupa. Kita sibuk raya kat sini, lupa raya di syurga. Jangan tidur diri. Ya okey dah. Orang tengah tidur kacau kan. Okey, jadi ada soalan tak? Walaupun tajuk tadi tu macam tak ada apa-apa nak tanya.
Tapi kalau tanya soalan lain pun tak apa, pasal bulan Zulkaidah ke, bulan Zulhijjah ke, kalau ada. Kalau tak ada lagi bagus, cepat sikit. Saya biasa cerita benda ni waktu mula-mula dulu saya masuk Tanyalah Ustaz. Tanyalah Ustaz tengah top waktu tu. Sekarang dah rating dah jatuh banyak. Dulu waktu rating dia nombor 1 dekat TV tahun 2009, 2010 kan. Waktu tu saya kerap masuk Tanyalah Ustaz tu. Mula-mula sekali penerbit call saya ingat penerbit call dia cakap, Ustaz nak jemput Ustaz ke Tanyalah Ustaz apa semua kan. Saya kata okey, insya-Allah boleh. Kat mana? Kat studio kat TV3, kat TV9. Waktu tu TV9. Lepas tu penerbit tu cerita-cerita, lepas tu saya tanyalah, saya kata boleh tak bagi soalan siap-siap kan untuk saya study dulu. Dia kata, Ustaz tak ada. Kita tak ada soalan-soalan macam tu. Kita soalan daripada penonton dia. Dia bukan macam sekarang. Sekarang banyak yang dah prepare siap-siap dah, senang. Dia dulu dulu dia tak ada skrip. Memang tak ada skrip. Jadi memang sedia je lah orang tanya. Dia kata kalau orang call apa, Ustaz jawab lah. Oh macam tu. Lepas tu saya pun cakap, saya kata okey, saya boleh macam tu, insya-Allah tak ada masalah. Boleh, kalau orang tanya soalan saya boleh jawab. Tapi saya kata satu syarat saya boleh terima benda ni, kalau saya boleh jawab wallahu a'lam. Kalau orang tanya saya tak tahu, saya jawab Allah alam. Kalau setuju, okey, saya boleh. Dia kata boleh Ustaz, tak ada masalah. Cuma syarat daripada saya, janganlah Ustaz jawab Allah alam kat semua soalan. Dia kata. Kalau semua soalan Ustaz jawab Allah alam, baik saya je kat situ. Dia kata, tak payahlah Ustaz. Ini dialog tahun 2009. Jadi apa, penerbit tu pun dah pindah lah. Tak duduk situ dah. Memang soalan ni orang bertanya, memang kita kena biasakan untuk reti jawab wallahualam, untuk reti kata saya tak tahu, daripada kita suka buat tahu. Semua orang tanya, semua nak jawab. Kadang orang belum tanya kita jawab dah. Pun banyak juga style ni. Mentang tiap pagi datang kuliah Tuhan kan Cik Falah kan? Orang tak tanya pun kita dulu kan, kita ke depan nak menjawab je kerja je. Jadi jaga-jagalah kan. Kita tengok adab para ulama dulu memang dia. Itu sebab bila saya cakap tadi, kalau tak tanya lagi bagus tu bukan, memanglah macam gurau kan. Tapi saya suka soalan sebab soalan yang akan membuka kunci-kunci khazanah ilmu. Kunci khazanah ilmu ni terbuka dengan soalan. Dia bukan dengan kuliah. Kuliah ni dia lebih kepada peringatan pada kita apa semua. Tapi kalau kita nak betul-betul ilmu, memang kita kena bertanya. Dan dengan bertanya itulah dapat buka kunci ilmu. Sebab bila kita belajar, kita kena ada minda yang suka bertanya, suka berfikir. Ini yang dapat pada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Ibn Abbas kan terkenal kebijaksanaan. Bila ditanya macam mana dia dapat kebijaksanaan, dia kata dengan biqalbin aqul wa lisanin saul, dengan hati yang selalu berfikir dan lidah yang selalu bertanya. Jadi dia kata ni dua sifat yang ada pada beliau menyebabkan beliau jadi orang yang sangat bijak mengatasi para sahabat yang lain. Walaupun beliau masih sangat muda, beliau jadi rujukan sahabat-sahabat yang lebih tua. Dan Rasulullah wafat umur Sayyidina Ibn Abbas baru berapa tahun? 13 ke 15 umur dia waktu Rasulullah wafat. Bayangkan, budak lagi. Tapi dia yang menjadi rujukan para sahabat yang lain, yang lebih senior daripada dia, yang dah bersama dengan Nabi daripada kat Mekah apa semua lagi. Tapi dia jadi rujukan Sayyidina Ibn Abbas ni. Salah satunya sebab itulah lidah yang selalu bertanya, hati yang selalu berfikir. Selain daripada of course lah dapat doa daripada Nabi. Nabi doakan dia, memang special lah. Ada lagi lah sebab lain, antaranya dia anak saudara isteri Nabi. Jadi dia selalu duduk kat rumah Nabi. Makcik dia isteri Nabi. Siapa nama makcik Ibn Abbas yang jadi isteri Nabi? Teka-teki. Siapa dapat jawab dalam tempoh 5 saat dapat hadiah perfume. Tak ada jawapan. Alhamdulillah, selamat.
So siapa nak perfume kena beli kat belakang. Perfume saya, perfume Al-Jufri, perfume yang terhangat di pasaran sekarang ni. Alhamdulillah. Bau kayangan orang kata. Siapa dia nama? Makcik. Bukan. Yalah, isteri Nabi bukan ramai sangat, bukan 30 orang. Sayyidatina Khadijah confirm tidaklah, dah meninggal. Kan? So dah tolak seorang. Abdullah bin Abbas, makcik dia Sayyidatina Maimunah bintil Haris. Sayyidatina Maimunah ni adik-beradik dengan mak dia, mak Ibnu Abbas. Belah mak, bukan belah bapa, makcik sebelah mak. Jadi mak dia nama dia Lubabah bintil Haris, Maimunah bintil Haris, isteri Nabi. Jadi dia selalulah duduk rumah makcik dia yang nama Maimunah ni. Jadi bila dia duduk rumah makcik dia nampaklah Nabi macam mana, Nabi solat malam macam mana, semua dia tengok. Dia dapat semayang dengan Nabi, dia dapat khidmat pada Nabi, dia sediakan air wuduk untuk Nabi. Makcik dia bagi tahu pada Nabi, ini Abdullah yang bawakan air ni, Abdullah bin Abbas lah. Jadi Nabi doakan dia. Itu keistimewaan dia. Mak dia nama Lubabah. Lubabah ni ada dua dalam beradik tu. Dia ada Lubabah Kubra, Lubabah Sughra. Maimunah. Dia orang ada adik-beradik ramai, ada adik-beradik, dan adik-beradik dia orang ni banyak yang hebat-hebat. Adik-beradik perempuan. Dia orang ni banyak adik-beradik perempuan yang hebat-hebat. Seorang kahwin dengan Nabi, seorang kahwin dengan Ibn Abbas, kahwin dengan Sayyidina Uthman, kahwin dengan banyak. Kan? Yang adik-beradik dia orang ni jadi sahabiat yang hebat-hebat semua. Kira ipar Nabi lah. Sayyidatina Maimunah punya adik-beradik perempuan. Jadi cukup setakat tu insya-Allah untuk tengah hari ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kull syarr. Rabbana aslih lana kull shu'un wa akira birida minkal uyun waqdi 'anna rabbana kull duyun qabla an ya'tana rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar. Wa salatullahi taghshal mustafa man ila al-haqqi da'ana wa wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-ali al-kiram syurafa wa 'ala sahbil masabih al-ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.